pelajar HCP. So di bawah HCP tu dia ada banyak bahagian hal ehwal pelajar. Di bawah bahagian hal ehwal pelajar tu banyak pula unit. Kita ada unit college, kita ada unit sukan, unit kesihatan dan sebagainya kan. Ada bahagian hal ehwal Islam dan sebagainya lah kan. So setiap satu unit tu kita represent dia mengikut dia punya code number yang tersendiri lah kan. Okey, yang kedua adalah box number, nombor kotak tu sendiri kan. Dan juga location code, kod lokasi kan. Bila kita tempatkan satu tempat kan, dalam satu mungkin ada 3-4 bilik ataupun satu ruangan yang besar tu ada banyak chef dan sebagainya kan. So kita nak tempatkan tu mengikut lokasi-lokasi yang tertentu lah kan. Contoh macam kita tengok dekat library, buku-buku ni ditempatkan dekat rak dia tu, dia akan tulis rak mana, level berapa, tingkat berapa dan sebagainya, supaya lebih mudah untuk kita nak assign lokasi kan. Untuk kita tracking, kadang-kadang kita dah dapat nombor tetapi kita tak tahu location dekat mana, mungkin tingkat 3 ke, tingkat 4 ke dan sebagainya kan. Jadi supaya memudahkan proses pandu cari itu kan, dia memang orang kata apa, dia spesifikkan location kan. Okay, for security reason untuk keselamatan, it is important that this should be only marked on the outside of the box, so that unauthorized people cannot easily identify record, particularly sensitive or confidential file kan. So kita tulis dekat luar tu bukanlah orang kata gambaran keseluruhan record kan. Contohnya macam tajuk file ke kita tulis dekat luar tu dan sebagainya kan, kat luar kotak, tak perlu kan. Contohnya macam dekat luar kotak tu kita tulis file salah laku Perdana Menteri kan. So orang tahu dalam ni ada ni, orang pun tertarik untuk baca Perdana Menteri kita ni buat apa kan. Perdana Menteri lama ke yang baru ke, siapa ke dan sebagainya, itu contoh lah kan. Tapi selalunya macam file-file Perdana Menteri ni dia dah consider sebagai rahsia besar. Rahsia tu dia tak simpan dekat record center lah kan. Cumanya dari for safety reason, memang kita tak digalakkan untuk orang kata apa, tulis dekat luar kotak tu kan, berkaitan description about the record dan sebagainya kan. Kita just letakkan nombor 3 benda je lah kan. Organisation punya code kan, location code dengan box number kan. Okay, if label are unreliable, perhaps because heat or humidity prevent them from adhering to the box properly, the information should instead be written directly on the box kan. So boleh tulis dekat kotak tu kan. So digalakkan untuk tulis kan, jangan tampal kan, because of kalau tampal ni dia takut nanti orang kata apa, tertanggal dan sebagainya kan. So bila tertanggal tu dia jadi masalah lah kan. So sama juga macam konsep file, kalau file memang digalakkan tulis dengan marker, tulis tangan kan. Walaupun kita tahu tulisan tangan kita tak cantik dan sebagainya kan, sengit, herot petot dan sebagainya kan, tapi digalakkan macam tu because of dia nak elakkan daripada tertanggal lah kan. Kalau nak ikut kemas memanglah kita print, kita tampal, nampak kemas cantik dan sebagainya kan. Tapi kalau ikut konsep arcade ni, dia tak galakkan macam tu. Dia takut bila kita, contoh bila berlaku pergerakan file tu kan dan sebagainya, tertanggal dia punya kulit tu, jadi masalah dia adalah di mana kita tak boleh nak trace kan, record ni apa dan sebagainya kan, segala jenis information. Okey, seterusnya selepas kita buat label semua tu, kita akan update location register. The location register hold the following information. Register ni buku daftar lah, senang kan. Buku daftar lokasi, record of box number dan juga location code kan. So kita bagi 4 number ni, 4 code ni. The location column in the record center location register should contain a list of empty location. If a new chef are added to the record center,
the new location must be added to the register, kan. Okey, seterusnya adalah retrieving and using record, kan. So ini berlaku di mana bila ada permintaan terhadap record. Contohnya macam satu office ni kita dah hantar record ke kat record center. Tiba-tiba kita nak retrieve balik record tu. Kita nak guna balik record tu untuk rujukan ke untuk apa, for orang kata apa, any purpose lah. Kan? Jadi kita pun call lah record center, sama ada kita call atau kita pergi dan sebagainya, kan. So kita tengok proses dia. Retrieving and using record, providing access. And so record center perlu provide access lah. Issue form. And issue form ni adalah satu borang di mana borang macam request form lah, borang permintaan macam tu lah, kan. And then issue sticker, and dia ada satu plekat, and plekat berkaitan dengan record yang kita pinjam, and then type of index dan juga retrieval procedures, kan. Okay, kita tengok providing access to record center. Only the office that create the record are allowed to borrow a record from record center. So kita kena faham, record center dengan museum, record center dengan arkib berbeza. Pergi ke museum pula, lama tak pergi museum, kan. Okay, record center dengan arkib berbeza. Dekat arkib, orang awam kita boleh pinjam record, kan. As long as record tu dia panggil term embargo. Embargo ni di mana record tu yang boleh dia dah di-endorsekan, siapa-siapa pun boleh pinjam, kan. So kalau kita pergi arkib, kita nak pinjam record pun boleh. Tapi dekat record center, orang yang nak pinjam record, dia panggil term pinjam lah, ataupun guna record adalah orang yang create record tu sendiri. Contohnya macam record saya hantar dekat arkib, HCP hantar ke arkib, HCP yang boleh request ataupun yang boleh access record tu. Because of record tu masih lagi di bawah HCP. Berbeza dekat arkib. Kalau dekat arkib, bila dia dah pergi ke arkib, record tu dah non-aktif, dia dah tak ada kaitan dengan creating agency. Orang yang create record tu dia dah jadi hak milik arkib negara. So arkib negara ni dia provide information untuk third party, untuk penyelidik, untuk student dan sebagainya. Jadi siapa-siapa boleh pinjam lah, kan. So konsep dia sama macam registry, kan. Macam registry tu kita simpan record dekat office kita, kat bilik record. Record center ni, bila macam office kita dah tak muat, record tu dah lama sikit, kita jalan-jalan nak guna, kita letakkan record center. Tapi record tu masih lagi milik ni, kan, dia semi-aktif. Kalau non-aktif, kita hantar ke arkib, barulah record tu dah tak ada kaitan dengan kita dan bukan lagi hak milik ni. Jadi bila kita hantar ke arkib, kita nak minta balik record tu, and tak boleh dah lah, kan. Because of record tu bukan lagi hak milik, dah ada perjanjian dan sebagainya, kan. Okay, so the concept macam tu. Only the office that create the record are allowed to borrow a record from record center. Okay, untuk external researcher may also consult record if authorization received from a creating agency. CA itu stand for creating agency ataupun creator agency dan sebagainya lah, kan. Maknanya pemilik record tu, pemilik tunggal record tu, kan. Company mana yang keluarkan, bahagian mana, pejabat mana dan sebagainya, kan. So kalau kata ada researcher nak ni, dia kena minta kata apa, dia kena minta kebenaran lah, kan, bertulis dan sebagainya. Lepas tu dia bagi dekat record center, barulah record center ni bagi. Tapi sangat-sangat jarang lah, kadang-kadang because of contohnya macam kita, orang nak access record kita mestilah macam kita nak tahu apa purpose dia, apa tujuan dia dan sebagainya, kan. So jarang lah kalau kata ni, kan. Tapi boleh, cuma kena minta kebenaran lah. Okay, yang ketiga adalah record center must check this authorization and see proof of identity before producing a record. So bila ada contoh dia bawa surat dan sebagainya, sebelum kita nak bagi kebenaran tu, kita kena double check dululah, kan. Sama ada benda ni boleh ke tak boleh dan sebagainya, kan. So betul ke dia melalui proses yang betul dan sebagainya lah. Okay, they may choose to consult record in the RC rather than by asking for them to be issued out on loan, kan.
So boleh kalau kita nak pergi dekat record center tu sendiri, tengok dekat situ, ataupun kita nak ni untuk ni lah, untuk CA lah kan, untuk creating agency tu, sama ada dia nak pergi kat situ, dia nak tengok record tu, ataupun dia nak ambil, nak bawa balik kat pejabat, dia guna dan sebagainya kan. So can be either kan. And then record that are still subject to security classification may only be seen by those who have appropriate security clearance kan. Record yang terperingkat lah kan, rahsia-rahsia besar dan sebagainya, hanya orang-orang yang tertentu saja. On arrival, visitors should record in attendance register their name, position and research purpose. Yang ni macam biasalah kan, kena isi siapa pegawai apa dan sebagainya kan, apa tujuan kan. Dia bukanlah orang kata apa, kita nampak macam benda ni leceh kan, because of kita nak access record kita sendiri, kita kena tulis-tulis nama dan sebagainya kan. Tapi because of security purpose lah kan. So kadang-kadang macam tu lah, because of kita masuk ke satu tempat kan. Contoh macam kita datang ke UiTM lah kan, mak ayah kita datang ke UiTM tu, pergi dekat polis bantuan tu, cakap nak jumpa anak tu, polis bantuan suruh tulis nama, tujuan apa semua, dah cakap dah nak ni kan. Tapi because of safety purpose kan, walaupun yang kita nak jumpa tu memang anak kita dan sebagainya kan. Tapi itu adalah orang kata ni kan, because of dia untuk keselamatan dan sebagainya kan. Okay, seterusnya kita tengok request to borrow the record may be made by, first adalah post kan. So by post ni maknanya kita hantar surat kan, ataupun kita request dalam telefon, ataupun kita pergi sendiri in person kan, pergi jumpa sendiri, kita request dekat sana dan sebagainya kan. So boleh. RC should plan for regular deliveries by looking at staff time and resource kan. So tanggungjawab RC, because of dia adalah salah satu daripada servis dia adalah transportation, di mana dia kena hantar record tu pergi dekat orang dan sebagainya kan. So dia kena ni lah kan. So kalau kita tengok kat belah-belah KL for example kan, macam commercial punya record center kan. So commercial record center ni dia ada dia punya orang kata apa, staff yang delivery record everyday ni, yang dia naik motor, dia bawa macam Food Panda tu kan, tapi bukanlah tong pink tu kan. Dia bawa record lah, dia bawa record dalam tong tu kan, macam post laju duk bawa tu, macam tu lah. So dia orang ni akan dapat request daripada dia orang akan hantar record tu kan. Contoh-contoh macam for example, kalau kita tengok macam dekat TTDI Jaya tu, dekat Selangor tu, Prism tu, antara customer dia adalah Bank Islam, Bank Islam HQ, headquarters kan. Jadi kalau kata staff Bank Islam ni dia nak record dan sebagainya, dia request, so orang akan hantar lah naik motor kan. Kalau kata record tu sikit lah, kalau kata banyak tu dia bawa lah naik van dan sebagainya kan. So dia bergantung lah, tak adalah satu record datang naik van kan, mewah lah record tu kan. Dia naik motor je lah kan. So keselamatan dan sebagainya perlu dititik berat lah. Tu cara macam mana ni kan. Jadi record center ni dia perlu orang kata apa, plan lah dia punya perjalanan dan sebagainya kan. Okay, creating agency should be supplied with a copies of record center request form kan. So borang request lah kan. Borang request tu perlu ada kan. So perlu ada bila kita nak request dan sebagainya kan. The issue form has been following information on it. First adalah agency details, reference number or record request kan. Record apa yang kita nak request, tajuk file ataupun description of the record request, dan juga box number kan. So benda-benda ni semua dah ada dekat transfer list kan transfer list kita dah tuliskan list record, kita letakkan dalam box, kita hantar dekat record center. So record center dah update transfer list, the location dekat mana, dia bagi balik dekat kita. So bila kita nak request balik, kita kena tengok lah transfer list tu, box nombor berapa dan sebagainya, kita isi borang, kita bagi kat dia, senang lah dia nak cari tu kan. Kalau kata let's say kita bagi title saja,
jenuh lah dia nak cari kat sana kan, location dan sebagainya kan. So bila dia minta detail macam tu, senang dia ambil kan. So dia memudahkan proses of retrievals kan. So konsep dia sama je kalau kita tengok macam kita nak pinjam buku dekat library dan sebagainya kan. Sama je, lebih kurang je kan, information management. Okay, tengok seterusnya, issue by post. CA send 3 copies of complete record center request form to RC. Rating agency dia hantar 3 kopi request form kepada record center. The record will be delivered to the CA agency as a against a receipt. Okay, seterusnya adalah telephone fax. Must obtain all detailed information and make out an issue form to include it. And the record will be delivered to CA against a receipt. Yang ni kalau kata kita nak minta pakai post, contoh tadilah kita hantar 3 kopi dekat dia. Kemudian kata dia akan buatlah receipt untuk kita. Yang telefon ni kita bagi detail ni, dia akan isikan lah. Yang kalau kata in person, kita pergi dekat sana, kita request, sama juga, record will be handled on the authorized messenger. Okay, seterusnya kita tengok the purpose of issue sticker. Identify the record as having been issued by RC. So issue sticker ni dia adalah satu stiker di mana kita ada detail pasal record yang keluar daripada RC yang orang pinjam lah, senang cerita kan. So tujuan dia adalah kita nak kenal pasti record-record yang kita bagi orang pinjam, bagi owner tu pinjam. Senang cerita lah, walaupun dia tu owner sendiri kan, tapi kita bagi dia pinjam. Macam itulah konsep dia. And then yang kedua adalah remind officer to return it at the proper time, because of dekat situ ada date of return dan sebagainya kan. So walaupun record tu record kita sendiri kan, tapi dia ada tempoh-tempoh lah kan, tempoh-tempoh tertentu dan sebagainya. Jadi kita pinjam buku lah, ada tempoh waktu dia kan. Bukan kata kita pinjam buku tu baca lah sampai bila nak hantar dekat-dekat nak combo esok baru hantar. Itu pun takut tak boleh combo dan sebagainya kan. Baca kan. Dia ada tempoh waktu tertentu lah kan. Kadang-kadang macam buku akademik ni memanglah kita nak baca tu ambil masa yang lama. Kalau novel Rindu Awak Separuh Nyawa tu mungkin orang kata sehari semalam pun habis. Tak buat apa pun tak apa dah, tak makan nasi pun tak apa dah, janji boleh baca. Last kali nak tahu apa yang jadi dekat Sarah, Nazrin dan sebagainya lah kan. Lepas tu pinjam pula buku yang baru, Love Elsa, baru first episode start semalam kan. Pinjam pula nak tahu, tak mau tunggulah lama sangat kan. Cepat lah kan. Tapi kalau buku akademik ni mungkin lama sikit kan. Dia ada tempoh waktu tertentu, 14 hari ataupun berapa hari lah kan. So memadai lah. Compare tu kalau kata macam record pun sama, dia takkan bagi tempoh masa yang lama, because of dia nak kurangkan record tu ada dekat office kan. So lepas guna je tu hantar dan sebagainya kan. So tujuan dia, orang kata apa, isu stiker ni adalah untuk nak mengingatkan pegawai supaya return at the proper time kan. Okay, yang ketiga adalah help RC record center to replace it in a proper place kan. So isu stiker ni dia akan letakkan dekat mana? Dekat kotak ataupun dekat tempat shelf tu kan. So bila kita tengok ada satu benda kan. Kalau dekat arkid dia banyak term lah. Kalau dekat record center dia panggil isu stiker. Kalau kata dekat arkid tu dia panggil, ada yang panggil dummy dan sebagainya kan. Dia macam ada scraping card, dia letak kat situ. So bila orang tengok ni ada ni, recordnya ada kat tempat sekian dan sebagainya kan. So dia nak elakkan daripada hilang dan sebagainya lah kan. Dia nak tahu dekat mana record tu berada. Okay, yang keempat adalah identify the record as a return issue and not as the new transfer kan. Yang kelima adalah be ready reference marker in checking how often record is being used
kan. Berapa gerak record tu digunakan dan sebagainya kan. Because of every ni dia adalah berapa kali orang pinjam, tarikh dan sebagainya kan. So dekat situ kita tahulah kan how many times kan, people borrowing kan. Okay, ni contoh record center issue sticker. Name, address, telephone on loan from record center, please return as soon as possible kan. Box number berapa kan. Okay, ni pula adalah request form kan. Okay, kita just isi yang ni lah, box number berapa, location kan. Okay, ni kita punya code number office, apa nama agensi, file number, file title, tarikh pinjaman, sign dan sebagainya lah. Ni dia punya borang. Okay, purpose of issue form adalah to control the movement of the record. Kita nak kontrol pergerakan. Kontrol pergerakan tu bukanlah kata kita nak sekat kan. Maknanya kita nak tahu pergerakan dekat mana. Kan? So kadang-kadang bila kita update kan, sama juga bila kita nak keluar rumah, kita bagi tahu kat mak kita kan. Kita bagi tahu kat mak kita tu bukannya kita nak, orang kata apa, ni kan, mak kita nak tahu tu bukannya dia tak bagi kita keluar dan sebagainya kan. Cuma dia nak tahu kat mana kita berada, selamat ke tak selamat tempat yang kita pergi tu dan sebagainya kan. For example lah kan. So sama juga ni kan, dia nak kontrol pergerakan tu, dia takut hilang, record-record tu hilang, ataupun record-record tu orang kata apa, bila record hilang kan, so record tu berada kat record center, tapi kata record tu hilang, nanti record center yang akan disalahkan, bukan creating agency tu. Walaupun yang buat hilang tu creating agency, tapi kita tengok tempat asal record center tu kan. Itu yang apa, record tu dah berada dekat record center, so bila hilang nanti orang akan salahkan record center kan. Jadi record center ni untuk nak, orang kata apa, bukanlah selamatkan diri kan, untuk orang kata selamatkan diri lah juga kan, to play safe tu dia akan record lah. Nanti orang takut orang tuduh dia kan, so dia ada bukti-bukti mengatakan okay, this record pinjam by siapa dan sebagainya kan. Okay, and then to control the replacement of records and to be compiled as a statistic of use kan. So penting juga kan, statistik penggunaan kan. Jadi bila dia ada benda-benda tu semua kan, dia tahulah kan, berapa kerap kan, berapa banyak record yang dah dipinjam kan, berapa kerap dan sebagainya kan. So statistik ni penting kan. Macam kita cakap lah, kebanyakan servis, orang kata apa, servicing punya agensi kan, contoh macam library dan sebagainya kan. So dia orang bermain dengan statistik. Statistik ni adalah orang kata apa, measurement of dia successful ataupun dia efficiency kan. Kalau kata macam kita buka kedai runcit, kita punya untung, duit berapa untung kita dapat, itulah kita punya keuntungan kan. Tapi kalau kata macam library, kita tak boleh nak kira untung melalui duit yang kita dapat dan sebagainya kan. Denda lewat bayar baru 20 sen kan. Takkan kita nak kira okey hari ni untung RM3.20 sebab ada orang lambat hantar berapa 16 hari kan, contoh kan, RM3.20 kita kira untung. Tak, kita kira based on statistik kan. So sama juga record center ni, dia sangat mementingkan statistik lah, statistik request, statistik transfer kan, transfer ke arkib kan, berapa kerap dan sebagainya kan. So daripada situ barulah dia boleh nampak dia punya effectiveness tu kan. Okay. And then there's a guide to identify the box number, the location, register and the file kan. So dekat issue form ni dia sebagai guide, kita nak kenal pasti nombor kotak dan sebagainya kan. Okay, seterusnya kita tengok type of index kan. Bila kita sebut index, dia adalah satu macam orang kata pandu arah lah kan. Dia macam satu pandu arah juga index ni kan. Contohnya macam kalau kata kita buku kan, tak tahulah kalau kata you punya habit, bila you nak baca buku, you akan buka index and then you akan cari dekat index kan. Bobby, back of book index kan. Dia sebenarnya ada pandu cari kan. Tapi kalau kita macam biasalah, kita nak cari apa konten dalam buku, kita akan tengok dekat table of content. Tapi sebenarnya kalau nak lagi cepat, kita tengok dekat index
dia akan point tu dekat page kan. Mana dia adalah pandu cari kan. So indeks yang dimaksudkan dekat sini adalah orang kata dia adalah satu list di mana first kali adalah issue out index kan. Indeks yang berkaitan dengan rekod-rekod yang diberi pinjam lah kan, ataupun yang di-issue keluar kan. Okay, so indeks ni to control the movement of record by providing a reference to physical location kan. So kita boleh tengok lokasi rekod tu berada lah kan. Contohnya siapa yang pinjam kan. So kita akan sediakan indeks kan, indeks tempat-tempat yang rekod ni berada lah kan, siapa yang pinjam dan sebagainya kan. Okay, yang kedua adalah request control index, help to control the tracking of record by prompting from action, for action. And then yang ketiga adalah return issue index as a reference to know the return issue record kan. So kita nak tahu rekod-rekod yang dah dihantar. Okay, seterusnya kita tengok chart of retrieval procedures kan. Ni untuk RC lah kan, untuk RC bila dia dapat form dan sebagainya kan. So apa prosedur yang dia buat? First kali adalah dia receive issue form, dia dapat dia borang permohonan issue form yang macam kat atas tadi tu kan. Issue form ni yang orang dah isi dah. Jadi mana Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. This one ni kan, ni request form ataupun issue form kan. So dia receive issue form, kemudian dia consult location register, dia akan tengok lah kan. Dia akan tengok dekat location register, kemudian dia akan write location code on the form, dia akan tulis take issue form to the shelf and identify box kan. Tengok kotak, kemudian dia ambil record dalam kotak tu kan. So kadang-kadang macam orang dia buka dalam kotak tu kan banyak record kan. Kadang-kadang bukan dia nak semua pun, mungkin dia nak sekeping ataupun 2 keping kan, ataupun secubit record lah kan, ataupun mungkin orang kata pun sikit lah kan. Jadi bila dia nak record tu sikit dan sebagainya kan, jadi kita kena keluarkan, ambil record tu sajalah, bukannya the whole boxes tu kan. Jadi kita ambil sikit record tu kan, ambil record tu and then kita replace dengan cardboard marker kan, sebagai penanda lah dekat mana kan. Sebab nanti bila kita nak hantar balik, nak masukkan balik, kena we need to put in the proper place kan. Because of record tu dah disusun baik, cantik dan sebagainya kan. So kita nak letakkan tempat biasa, so kita letakkan penanda lah kan. Okay, and then clip top copy of issue form to the box kan. Ambil top copy issue form tu letakkan dekat box, kita clipkan dekat box. Attach issue sticker to the record kan. Issue sticker tadi tu kita tampalkan dekat record, siapa pinjam kan, yang issue sticker tadi, yang hantar bila dan sebagainya, return as soon as possible tadi kan. Allahumma salli ala sayyidina keluar. Ni tadi issue sticker. Ni issue sticker ni, yang ni kita attachkan dekat record. Kemudian barulah kita dispatch record tu, kita hantarlah kan. Kemudian bila kita hantar, kita get signature on the second copy of issue form, file issue form in issue out index and issue control index kan. Issue form kita minta sign, kemudian kita akan filekan dalam issue form. Okay, and then kita tengok disposal of records. Proses seterusnya adalah disposal of records. Okay, first kali adalah review procedures. Yang kedua destruction procedures, dan juga transferring to archive institution kan. So dekat record center ni dia ada 3 proses je. Proses yang pertama adalah proses kita review. Kita nak review record tu
Review ni maknanya kita nak tentusahkan apa action untuk record tu. Yang kedua adalah distraction. Distraction ni adalah kita nak musnahkan record tu secara permanen lah, permanently. Distraction. Yang ketiga adalah kita nak transfer ke record center. So ketika proses ni kita panggil disposal lah. Okay, disposal of record include destruction of obsolete file and transfer of record enduring value to the archival institution. No record should be destroyed without written specified authority based upon procedures laid down in ruling legislation. So setiap record ni kalau kita nak musnahkan macam biasa perlu ada written written approval, kebenaran bertulis lah. Responsibility to carry out destruction of record come from the disposal schedule. Disposal schedule tu, jadual pelupusan tu. Responsibility to carry out review procedure is shared between officer nominated by the record and archive institution. So bila kita nak buat destruction ni, tanggungjawab tu kita akan tengok dekat disposal schedule. Bila kita nak review ni, kita akan bincangkan di antara pegawai yang menguruskan rekod tu dengan pegawai arkib. Okay, so kita tengok action date and review procedures, proses dan seterusnya. All record transfer to the RC must be transferred out to the appropriate date. This is called action date. So setiap rekod yang masuk ke record center ni dan dia juga akan keluar daripada record center ni pada waktu-waktu ataupun tarikh-tarikh tertentu. So tarikh tu kita panggil action date, tarikh tindakan lah kan. So tarikh tindakan tu sama ada tindakan kita nak musnahkan dia ataupun tindakan kita nak hantar ke arkib. So kita kena bagi tarikh. Tak adalah dia akan duduk situ sampai bila-bila dan sebagainya kan. So bila duduk situ sampai bila-bila, record center ni dia akan jadi macam arkib lah. Kita tak nak macam tu. Okay, so bila hantar record ni, so kadang-kadang record center, sebab tu dekat disposal schedule tu, dia ada action date kategori kan. Kemudian kata apa, action kategori. Kemudian dia akan suruh kita bagi action date, tarikh tindakan. Bila record tu nak kena hantar ke arkib, bila record tu nak kena musnahkan dan sebagainya kan. So dia nak tarikh tu. So dia tak nak record tu jadi tergantung lah. Okay, the RC staff are responsible for ensuring the disposal procedure are activate and carry out the appropriate time. The action date file contains second copy of transfer list arranged in order of the dates of this proportion. The record and action date are used to control the disposal process. Colored piece of cardboard can also use a noticeable marker. Allah, asyik keluar ni. Saya suka buka daripada sini. Sekejap. Ni senang sikit. Disposition action should be undertaken on the annual cycle. Disposal action should be undertaken in the annual cycle. It is good practice to consult the action date file at the same time each year, such as January. It is advisable to spread the task by selecting only box that come from one agency, then continue with the other office. It is important an annual disposal action cycle should complete within 1 year. Record for disposal can be categorized as follow: review, permanent, and destruction. Yang ni kita panggil action kategori itulah. Okay, yang seterusnya adalah record for review. Record schedule for review are those that are impossible to evaluate for disposal at the early stage in their life kan. Yang ni di mana kita tak dapat nak tentukan dia punya, orang kata apa, dia punya tingkatan dia tu kan. Contohnya macam
orang kata apa, kita masih sayang lagi ke ataupun kita dah tak sayang ke, kan. Jadi kita tak boleh nak tentukan. So that's why kita, dia jadi macam proses tu tergantung kita nak review lagi, kan. Contohnya macam barang yang kita sayang kan, kadang-kadang macam kita nak buang tapi kita rasa sayang. Bila kita buang lagi kita rasa macam menyesal. Kalau tak buang pun kita rasa menyesal, kan. Contohnya macam boyfriend kita bagi barang kat kita kan, so kita nak buang, kita rasa macam tadi kalau dia main balik kat aku, macam itulah konsep dia kan. Jadi macam dia tergantung kan, proses tu dia tergantung. Dah at the early stage tu kita tak boleh nak tentukan record ni boleh, orang kata apa, boleh kita guna ataupun tak dan sebagainya kan. Dia ada value in the future or not, kan? Okay, and then the appraisal process should ensure that only small percentage of record are scheduled for review, kan. So kena ingat, jangan semua record kita nak review. Kalau kita review semua record, jadi susah, kan. Because of review ni adalah satu proses yang ni, kan. So patutnya record ni kita kena tentukan dia either dua je. Satu, musnahkan, hantar ke arkib. Review ni adalah segelintir record sahaja, kan. The record center is responsible for ensuring the review are carried out on the time and satisfactory standard, kan. Record center have authority to review the record based on several factors such as no record management capacity in the creating agency, kan. Contohnya macam dekat creating agency tu tak ada kepakaran dalam bidang record management. Contohnya macam staff dia tu adalah bukan orang dalam bidang record management, so maybe dia tak tahu macam mana nak ni kan. So because of RC ni dia ada experience in record management, so dia lah yang akan buat review lah untuk menentukan orang kata apa, action kategori untuk record tu lah, kan, sama ada nak hantar kaki dan sebagainya, kan. Okay, yang kedua adalah creating agency no longer exists and no obvious successor, kan. Creating agency ni dah tak ada dah, kan. Tak ada ni maknanya mungkin dia dah dijumutkan ataupun dipindahkan dekat bahagian lain ke, ditransfer ke kementerian lain dan sebagainya, kan. Yang ketiga adalah no qualified officer in the creating agency. Yang ketiga adalah tak ada pegawai yang qualified, kan. So pegawai yang qualified ni selalunya pegawai ni kalau kata macam dalam government school, dia akan ambil untuk grade 29 dan ke atas yang ada diploma dan sebagainya, kan. Untuk menjadi pegawai, ada setengah-setengah tu dia ambil yang 41 yang ada degree, kan, untuk jadi pegawai penilai dan sebagainya, kan. So bila tak ada tu memang fully RC yang akan buat review. Okay, if a review result in the record being kept in the RC for an extended period, the review date on copies of the transfer list must be changed in both the department transfer list file and action date file. And the copy in the action date can be filed under its new action date, kan. So macam transfer list yang mula-mula tu, contohlah kita punya ni, kita tulis review, lepas tu tarikh review bila. So bila kita dah buat review, kita dah dapat tindakan, orang kata apa, action yang patut kita buat tu, so kita kena pindah lah dekat file tu, dekat form tu. Dekat transfer file tu kita kena pindah tarikh dia, dan kena tuliskan tindakan baru dan sebagainya, kan. So supaya lebih senang dan kita boleh jalankan tindakan tu seterusnya. Okay, advantage of review by record center, kan. So apa kelebihan dia? First adalah consistent between agencies. The continuing value of record generated by one office can be considered to the context of the record generated by the other agencies, kan. So maknanya bila RC yang buat review ni, kan, dia akan menggunakan konsep record management lah, kan. So dia punya konsep tu standard, kan. So dia punya kaedah tu, method dia standard dengan agensi-agensi yang lain, kan. Assume that RC staff are sufficiently experienced, kan. Pengalaman dia, kan, because of dia adalah record center, for sure dia punya staff are qualified. Record manager, kan. If not, they should work under closure. Kita tengok dia punya disadvantage adalah first time consuming, kan. Because of nak review record ni bukannya satu proses yang mudah,
kan. Dia mengambil masa kan, because of kita nak kena faham dulu kan, nak kena faham record tu, kita nak kena tengok daripada sudut-sudut yang berbeza sebelum kita nak bagi tindak-tindakan yang selanjutnya lah kan. So kita tak boleh nak sembrono kan buat tindakan terhadap record tu dan sebagainya lah kan. Jadi dia mengambil masa sikit lah. Yang kedua adalah unable to keep a review program as required by disposal schedule. And a backlog review work will rapidly grow. And so kadang-kadang macam staff dekat record center ni dia ada banyak lagi kerja yang lain kan. So dia tak boleh nak review sepanjang masa kan. Mungkin dia ada masa-masa yang tertentu dan sebagainya kan. So dia punya disadvantage dia dekat situ lah kan. Record center become less efficient kan. Because record center ni sepatutnya dia nak hold dua je, sama ada dia untuk transfer ke arkib dan juga untuk musnahkan secara permanent kan. So bila terlalu banyak sangat review yang dia kena buat, maknanya dia dah less efficient kan. So itu yang disadvantage dia lah kan. Kemudian kita tengok advantage review by creating agency. They have most detailed knowledge of the content and use of the record. Disebabkan mereka ni lah yang menguruskan record kan. Mereka adalah owner record tu sendiri, jadi dia faham record tu. Dia tahu kenapa record tu diwujudkan, kenapa record tu diperlukan, in future apakah kegunaan record dan sebagainya kan. Jadi record center ni dia faham, dia just baca record lah, tapi dia tak faham daripada orang kata apa, daripada asasnya kenapa record tu di-create dan sebagainya, untuk tujuan apa kan. So itulah dia punya kelebihan dia lah kan, kalau kata dia review by creating agency. Review procedure. First kali adalah consult kan. Kemudian select file, ready for review, identify bug, carry out review kan. If retain, notify creating agency. If transfer to archive, notify archive and creating agency. If they strike, notify creating agency kan. So ni jika ni maknanya ada 3 benda lah kan. Kalau kata kita retain, maknanya kita kekalkan kat situ. Kita decide untuk tahan record tu dekat record center lagi kan. Kita bagi tahu kat creating agency lah kan. Kalau kita decide untuk transfer ke arkib, kita akan bagi tahu dekat arkib dan juga kita akan bagi tahu dekat creating agency. Kita bagi tahu kat arkib lah, kek nak hantar dekat kau ni kan. Lepas tu kita bagi kat tahu kat creating agency juga, ni record tu kami hantar kat arkib. Macam tu lah konsep dia kan. Kalau kita nak musnahkan, kita bagi tahu dekat creating agency, ni kami nak musnahkan record tu. Contoh dia kan. Kalau kata dalam bahasa mudah lah. So maknanya ni adalah 3 possibility lah kan. Okay, setelah kita dah buat ketiga-tiga tu, send record center notification form to the creating agency. Kita bagi tahu dia, check if a reply received, carry out disposal action, and amend MTLF, amend ADTLF, and MTLF ni apa? Sekejap, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Transfer list form, record. Saya nak kena ni balik lah. Singkatan ni kadang-kadang saya terlepas pandang juga. Nanti saya ni balik ingatkan saya. Saya tak ingat kataan. Okey. Seterusnya kita tengok ada sikit lagi kita habiskan. Destruction of record. Record center have authority to destruct the record when the action date arrive. However, RC staff still have to notify the creating agency and receive confirmation. RC have to send a duplicate form on an authority to destroy and note the date by which a reply should receive, normally 1 month. If no reply, send a reminder. Still no receive any response, report this matter to record manager. And
So maknanya dia akan hantar surat dekat ni and bagi tahulah yang dia nak buat distraction. And so dia kena tunggulah. And tunggu maknanya pihak sana dah notekan benda tu and ataupun dia bagi kebenaran, barulah dia boleh musnahkan lah. Record sample disposal form, contohnya macam ni. The record list in the enclosed transfer list and now schedule for action as a action category and sign and then reply slip. Pihak sana akan isikan yang ni lah. Sign, the record specific should be described dan sebagainya kan. So macam tu lah. Hantar reply tu, proses tu boleh dijalankan. Okay, distraction procedures. Review the location register and identify its location. Remove the box and stack them in the loading bay area. And first kali kita carilah lokasi kotak tu, ambil kotak tu, bawa dekat loading bay and carry out distraction by referring to the procedure and to preserve confidentially. And so kita nak, walaupun kita nak musnahkan record tu, tapi kita kena fikir akan dia punya confidential lah kan. Maknanya selalunya macam record ni kalau kata dalam bentuk paper ni kita akan rincih dia, shredding kan. So dia akan jadi halus-halus tu. So kata apa, terjagalah dia punya confidential tu kan. Okay, distraction should be carried out in the control manner. Destroy the whole box, not individual file. So kena ingat kan, kita nak buat distraction ni macam sebelum dia cakap lah kan, jangan dalam satu box tu ada 3 action kategori. Jangan ada distract, jangan ada retain, jangan ada transfer ke arcade kan. So kalau kata dalam satu box tu distraction, memang kena distraction ketiga-tiga tu. Maknanya kita nak musnah ni, kita musnahkan satu kotak tu bukannya satu file dalam satu kotak dan sebagainya kan. So itulah peranan RC lah, dia kena pastikan yang dalam satu kotak tu perlu ada record-record yang untuk satu action sahaja. Okay, as long as box still contain the record that must be kept, the whole box should be retained. Kalau dalam kotak tu ada satu record yang kena retain, so dia yang kena musnahkan tu pun dia akan simpan sampailah yang record yang retain tu kena musnah, baru dia akan musnahkan semuanya. Bukan dia ambil musnahkan dulu, tak. Itu konsep dia kan. It is uneconomical to move the record that remain in half empty box to another box because it will involve updating or retrieval record as well kan. So dia jadi tak ekonomi lah kalau kata kita simpan record dan sebagainya kan. Okay, when the file has been destroyed, the box number may be crossed off the box and the box may be reused. And the location register entry for the destroyed box should be crossed out, and now a new empty location not in the column location are now ready to be used by a new set of transfer record. The entry for the box on the relevant list in the master transfer file should be crossed out and stamped with the box destroyed, stamped with the date of destruction. If every box in the RC transfer list has been destroyed, remove the list and place it in the destroyed box file. Copy of amendment transfer list should be sent the creating agency with the instruction to destroy the superseded copies. Okay, itu untuk distraction. And then sekarang ni kita tengok the last process dekat RC adalah transfer record to the archive institution. So RC have authority to send the record to the archive institution when the action date arrive. So bila sampai tempoh waktu tertentu je, memang kita kena hantar dekat arcade. So action date file can be used to identify record to be transferred to the archive institution. Kita ada satu file di mana dalam file tu adalah action date, tarikh-tarikh tertentu, record-record perlu dihantar ke arcade. So kita check dekat situ, bila ada record yang dah ni, so kita kena bertindak lah kan. Okay, apa yang kena buat adalah RC have to notify the creating agency by sending a RC disposal form
bagi tahu dekat crediting agency, hantar satu orang kata apa, RC disposal form dekat dia mengatakan yang record tu kita nak hantar dekat orang kata apa, dekat arcade kan. Okay, this box should be removed and stack them in the loading bay. Ambil kotak tu letak dekat loading bay. Relevant transfer list should be amended to indicate when the record will transfer to the archive institution. The crediting agency must be notified of the change of status of record by sending them copy of amendment transfer list. Once the material are sent to the archive institution, they become archive and subject to regulation kan. So bila kita dah hantar ke arcade, maknanya dia dah bukan di bawah tanggungjawab orang kata apa, RC, dan juga bukanlah dah orang kata apa, bukan tanggungjawab crediting agency tu kan. Maknanya dia dah terpisah secara permanen lah kan. Bila dah dekat arcade, memang arcade punya kan. So kalau kata macam crediting agency dia nak refer to the record, dia kena jadi macam penyelidik macam biasa lah kan. Bukan lagi owner of the record tu kan. So dia hanya boleh rujuk, tidak boleh pinjam, bawa keluar dan sebagainya kan. Okay, so far itulah proses-proses yang perlu ada dalam record center kan. Jadi dia nampak macam kritikal sikit kalau kau baca balik sekali lalu, faham lah kan. Kadang-kadang dia nak suruh isi borang dan sebagainya kan, produce stiker kan. Tapi bila dia punya perangan tu dia jadi banyak dan besar kan. Jadi macam kita nampak the process is quite complicated. Okay, and then untuk subjek ni kita ada quiz kan, 10 markah. So quiz tu kita akan buat minggu depan pada hari Isnin. Hari Senin pada hari Khamis. Hari Khamis pukul 5 hingga 6 lebih kurang lah. Tapi tak sampai sejam pun kalau you jawab kan. Dia soalan 20 markah, true false kan. Betul atau salah. Maknanya jawapan dia ada 2 je, betul ataupun salah. Soalan ada 20. So maknanya lebih kurang sejam kan. Sempatlah nak semak nota ke apa kan. Kalau rasa tak jujur lah kan. Tapi soalan senang-senang je kan. Dia ya ataupun tidak je kan. So kita akan buat hari ni lah bersama-sama dengan kelas lain. Soalan akan dalam Google Form. Nanti saya akan masukkan dalam group, and then pukul 5 tu you boleh start jawab lah, and then submit macam biasa kan. Depan kelas macam biasa kita akan habiskan silibus minggu depan insyaAllah. Kalau boleh kita akan habiskan cepat, and then minggu-minggu yang kata seterusnya tu kita boleh fokus on you punya final project lah insyaAllah. Okay, ada soalan nak tanya? Sir, untuk kuis tu chapter berapa sampai chapter berapa je sir? Chapter 1 sampai chapter 4. 10 markah ada kuis tu. 10 markah sikit ke banyak? Banyak. Banyak. Kalau cakap sikit je saya cakap tak apalah, kalau sikit tak payahlah ambil. Banyak kan 10 markah tu kan. So harap semua dapat skor lah insyaAllah. Okay, kalau tak ada apa-apa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada soalan kan? Lakukan tadi. Okay, kalau tak ada apa-apa, kalau ada masalah apa boleh tanya dekat grup lah insyaAllah. Sir, thank you for today. Kalau nak kalau nak tanya berkenaan dengan grouping assignment boleh? Boleh. Saya ada soalan. Kan yang nombor 3 mengenai collecting information tu sebenarnya macam mana sir? Jadi boleh.
Assessment. Project. Saya share dulu. Okay, untuk chapter 3, collecting information about the record system. Please do the following: record survey. Okay, yang ni kita nak create record center. So kita nak create record center, siapa kita punya customer? Customer kita adalah creating agency lah, kan? Creating agency. So kita nak kena faham kehendak creating agency tu, kan? Jadi kita nak orang kata apa? Kita nak kena tahu sikit berkaitan servis-servis yang kita nak jalankan dalam kita punya record center lah. Maknanya itu kita panggil record system. Record system yang ada dalam kita punya record center, kan? So kita kena buat first adalah record survey. Record survey, visitation, kan? Kita lawat site visit, literature survey ataupun web browsing. So dia punya outcome, explain the existing record policy, kan? So maknanya you nak create you punya record center, mungkin you boleh tengok dekat record center yang lain berkaitan dengan polisi, and then you jadikan dia sebagai you punya polisi lah, kan? So maknanya itu yang dimaksudkan dengan kita orang kata apa kita collect information berkaitan dengan record center, kan? Okay, kita nak buat record center, kan? Jadi bila kita nak buat record center ni, macam kita nak buka kedai makan lah, kan? Kita nak buka kedai makan, jadi kalau kita ada idea, kita akan gunakan idea kita. Kalau kita tak ada idea, kita akan ambil idea daripada orang lain, kan? Contohnya macam dia punya konsep, dia punya apa semua tu, kan? Kita ambil daripada orang lain. So maknanya kita tengah collect information lah, kan? Kita tengah collect information. So kalau kata untuk record center ni, kita kena collect information daripada record center yang lain. Apa? Nak ayak pendek. Bapa tengah kelas, nampak? Ambil ayak mana? Sekejap, saya ambil air kan. Nak ayak pula dah. Boleh saya boleh. Sorry lah, nak ayak pula. Okay. Okay, explain the existing record policy. And then describe any disposition action. Do estimate the average amount and series. And maknanya kita dah orang kata apa, kita agak-agak berapa record yang kita nak musnahkan dalam masa setahun, berapa orang kata apa, proses-proses dan sebagainya, kan? Apa proses yang dijalankan, kita melalui pemusnahan ke dan sebagainya, kan? So dekat situlah, dekat chapter 3 ni, kan? Yang ni you boleh refer dekat mana-mana, bukalah website record center dan sebagainya, kan? Dia akan bagi tahu ni. Ataupun kita buka dekat IRMT, International Record Management Trust, kan? So pasal berkaitan dengan polisi, berkaitan dengan record center dan sebagainya, so boleh masukkan dalam you punya proposal, kan? So because of this is proposal, you can get any idea from anywhere, tak kisah daripada mana-mana, ada ARMA ke, IRMT ke, kan? Dan sebagainya. Okay, lain, ada soalan lain? Saya sir. Nama saya Batrisha. Saya ada soalan untuk Ya, Batrisha, saya okay. 6.0 dengan 7.0. Kalau saya tengok balik dekat guide tu, kan,
Bahagian 6.0 kan dia kata conduct a pilot project. Dan bila Okay. saya google apa maksud pilot project tu, macam kita kena buat fundamental of the RC lah. Betul ke sir? Okay, conduct a pilot project to manage the record of the selected agency. Okay. Pilot project ni adalah kita buat satu projek berskala kecil. Kan? So selalunya pilot ni kita akan buat sebelum kita nak buat satu projek yang skala besar. Sebelum kita nak implement tu, kita nak test dia punya tu, kita akan buat dalam skala yang kecil lah. Itu yang dimasukkan dengan pilot project. Contohnya sebelum kita nak masak kenduri banyak-banyak kan, kita masak sikit tu. Kita nak rasa sedap ke tak sedap. Kalau sedap kita akan turunkan resipi tu lah. Contoh kan. Saya bagi bahasa yang lebih mudah lah. Untuk pilot study yang ni, okay, dia suruh kita pilih, contoh kita pilih satu agensi. Apa agensi dia? Bila, bagaimana, contohlah kan. Okay, dia punya kekuatan, dia punya kelemahan, positif and negative of client feedback kan. Because of kita nak buka record center. And then record center kita ni adalah record center di mana kita ada customer kan. Jadi sebelum kita nak dapat banyak customer, mungkin kita akan cari a small customer. Customer kita di kalangan mana? Satu agensi. So kita kena tahulah pasal agensi tu. So kita akan buat pilot project ataupun pilot study dengan agensi tu. Betul ke sir kalau saya ambil yang agensi tu, ambil CRC yang Crown Record Center tu, boleh kan sir? Boleh Okay, kan sekarang ni kita seterangkan, sorry sir. Okay, sekarang ni awak tu Crown Record Center, contohlah kan. Sekarang ni dia suruh buat apa? Government Record Center ke? Dia bagi tahu tak? Kita tengok balik dia punya ni. Kita buat departmental sir. Departmental Record Center. Okay, Departmental Record Center. Alright, bila kita sebut Departmental Record Center, maknanya kita bukannya private lah. Kita Departmental Record Center, contohnya kita ambil UiTM. UiTM tu besar lah kan. Lepas tu kita nak wujudkan Departmental Record Center. Sebelum kita nak wujudkan Departmental Record Center tu, kita ambil satu pejabat kecil dekat UiTM tu, contohnya macam unit college. For example kan, kita ambil unit college. Kita nak tengok kan, okay, unit college ni kita nak tengok apa kekuatan dia. Unit college ni dia produce record macam ni, dia punya record macam ni. Tu contoh lah kita buat pilot study kan. Kemudian dia punya witnesses dia dan sebagainya kan. Yang pilot study ni boleh tengok dekat mana-mana lah kan. Contoh dekat strand, dekat witnesses ni kita agak-agak saja sebenarnya kan. Jadi kita ambil tu, so kita nak test dulu dengan unit college ni macam mana. Kalau kata unit college ni dia akan bagi komen lah, okey kita punya macam ni, bagus ke tak bagus ke, apa yang kena kita perlu tambah baikkan. Barulah kita contohnya bila kita dah fix all the problem yang unit college sudah highlight dekat kita, barulah kita boleh createkan Departmental Record Center ni. Jadi bahagian-bahagian lain, unit-unit lain ni boleh guna servis kita. Itu yang dimaksudkan dengan pilot study tadi lah kan. Okay. Oh okey sir, saya dah makin faham dengan apa nak kena buat untuk 6.0. 6.0 ni macam sebelum kita nak buat sesuatu yang berskala besar, kita try dulu skala kecil, because kita nak tahu kita punya kelemahan dan juga kita punya kekurangan, kita punya strength dengan kita punya weaknesses. So bila kita tahu kita punya weaknesses, for example lah, selalunya kita nak tahu weaknesses lah. Bila kita tahu kita punya weaknesses, and then kita improvise, kita tambah baik dan sebagainya kan. So bila kita implement nanti dia akan jadi lagi bagus lah. Dia tak adalah perkara-perkara isu-isu berbangkit dan sebagainya kan. Jadi that's why lah dia suruh kita buat pilot project ni. Okay, yang ketujuh ni adalah pelaksanaan secara menyeluruh. Pelaksanaan menyeluruh, establish a full record service. Maknanya kita dah
kita dah start to implement the records secara keseluruhan lah. Right. Recommend solution for the weakness from the section, chapter 6 kan. So macam chapter 6 ni kita tengok apa kelemahan kan. Contoh dia, kelemahan kita adalah dari segi retrieval process kan. So kita punya penambahbaikan adalah sekian-sekian dan sebagainya kan. Contohlah, describe the launching program, when, who involved kan. Maknanya kita nak launch kita punya record center, kemudian tentative kan, promotional activities, sebagainya lah kan. Ini chapter 7. Okay, yang bawah-bawah ni kita tak habis chapter lagi kan. Nanti kita akan sambung untuk ni lah. Nanti saya akan explain untuk lebih selanjutnya. Alright, okay? Okay sir, thank you Ada sir. soalan lain? Saya ada soalan lagi. Kat bahagian overview kan sir kan dia tulis situ statement problem statement. Maksud problem statement tu dia asbab untuk kita buat record center ke macam mana? Dia macam apa? Kenapa kita nak buat benda tu dekat situ? Macam tu. Betul dia, betul. Asbab dia tu. Contohnya. Betul, asbab. Lama tak dengar kata asbab. Kita nak buat sesuatu ni basically kan, contoh kita nak wujudkan sesuatu tu mestilah kena tengok pada problem statement lah. Macam kita buat research lah kan, kita buat research ni bukan saja-saja kita nak buat research, kita nak buat research ni because of ada problem statement. So kita nak buat departmental record center ni because of dia punya problem statement lah. Problem statement dia senang cerita macam ni lah kan, kita tak ada record center, record kita tu dah duduk dekat situ punya lah lama, tak hantar ke akhir, tak instruction. Tu contoh antara problem statement lah kan. Ataupun problem statement ni adalah kita ada kepakaran dalam bidang record management, staff-staff dekat within the agency tapi tak wujud pun ni kan. Ataupun problem statement dia adalah kita nak follow the phase of record life cycle, contoh lah kan, for example. Tu you fikir sendiri lah. Kadang-kadang problem statement ni tak perlu banyak, cukup satu tapi kita kembangkan kan. So dia bukanlah satu page punya ni kan, kadang-kadang sikit je problem statement nak menceritakan masalah tu. Okay, lain? Ada soalan lain? Last sir, saya nak tanya. Okay, bagus Syah. Untuk promosi tu, sir tak kisah ke jenis promotion activity yang macam mana? Apa maksudnya dia? Kalau contohlah saya buat promotion activity dia guna social media boleh ke ataupun Boleh. Tak ada masalah, no problem. Okay. Thank you sir. Okay, ada soalan lain? Ni Anis tanya apa ni, test run ke sir? Nak lawan lari dengan saya ke? Tak sir, kan sir tadi kata pilot project tu kan macam kita buat betul. dulu macam test run ke sir? Test run, pilot study, pilot project, dia lebih kurang macam tu lah. Dia konsep dia tu. Kalau orang lelaki ni dia panggil test market, ya juga. Dia tak answer tapi dia try ngorak awet macam ni. Test market, pilot study lah tu. Kalau dia dapat yang tu, mungkin dia akan try yang lagi lawa. Contoh. Takut orang saya tengok. Okey, kalau tak ada soalan, kita jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Waalaikumsalam. Thank you sir. Waalaikumsalam. Thank you sir. Thank you, Jumpa sir. next week. Stay safe sir. Okay, sir. Bye sir. Terima kasih.